Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 25 Mei 2024 bersama saya Abang Muaslia, Abang Abdul Samad. Kerajaan Sarawak sekali lagi menegaskan komitmennya memajukan visi negeri untuk menjadi kuasa utama dalam ekonomi digital dalam negara dan rantau ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, Sarawak bercita-cita tinggi dan proaktif mengenai masa depan ekonomi digital negeri dan yakin mampu mencapai objektif tersebut dengan masyarakat yang dipacu dengan inovasi dan teknologi. Bagi Sarawak, ekonomi digital merupakan langkah ke hadapan dan sasaran utama ialah menjadi peneraju ekonomi dan masyarakat digital menjelang 2030. Jelasnya, dengan perancangan yang teratur, fokus kepada kecemerlangan penyampaian dan kerjasama strategik antara kerajaan, perniagaan dan masyarakat, Sarawak telah mencapai kejayaan signifikan. Menurut Premier, selari dengan rangka kerja Sustainable Development Goals SDG dan Environment Social and Government ESG, infrastruktur telekomunikasi akan terus dibangunkan untuk mencapai liputan yang menyeluruh bagi menjadi negeri berpendapatan tinggi pada 2030. Sarawak juga katanya akan meneruskan usaha untuk melaksanakan strategi dan penyelesaian digital selain menyediakan perkhidmatan kerajaan yang beretika dan telus untuk meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Sarawak. Premier menyatakan demikian dalam teks ucapannya yang disampaikan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi pada majlis menandatangani perjanjian Smart 600 Multi-Operator Core Network MOCN di Kuching. Persediaan Sarawak sebagai tuan rumah bagi penganjuran sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 kali ini menunjukkan negeri ini mempunyai potensi yang besar. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata persiapan bagi meraihkan pengamal media itu telah dilakukan dengan rapi dan teratur. Ya, saya nampak Sarawak dia sangat-sangat berpotensi, bukan hanya dari segi pembangunan tapi dari segi bahan-bahan yang boleh dilaporkan. Saya nampak banyak peluang yang ada. Saya cukup berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak, kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana kesudian untuk menjadi tuan rumah. Beliau yakin sepanjang penganjuran sambutan itu kelak, pengamal media juga akan saling bertukar pendapat dan mewujudkan hubungan erat dalam kalangan organisasi media dan rantau Asia Tenggara. Fahmi berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 bermula hari ini dengan kira-kira 1,000 pengamal media tempatan dan antarabangsa tiba di Bandaraya Kuching bagi memeriahkan sambutan kali ini. Dengan tema Etika Teras Kewartawanan MAPAN, perhimpunan terbesar media Malaysia itu disertai wakil media dari beberapa negara seperti Brunei, Indonesia, Filipina, Vietnam, Jepun, China, Korea dan Qatar. Program Jelajah Hawana 2024 bersama siswa di Pustaka Negeri Sarawak akan membuka tirai sambutan hari ini yang dihadiri Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Diperkenalkan buat julung kalinya, program berkenaan menyasarkan penuntut pengajian komunikasi dan media atau mana-mana yang berkaitan di Institut Pengajian Tinggi Awam yang merupakan bakal pengamal media pada masa hadapan. Turut menjadi tumpuan pameran Hawana 2024 dengan 17 agensi mengambil bahagian dalam pameran itu yang mengetengahkan perkhidmatan masing-masing. Pameran berkenaan memberi peluang kepada para pengunjung mendapatkan pelbagai maklumat serta menyertai bermacam-macam aktiviti yang disediakan. Persidangan Media Sarawak 2024 turut berlangsung selama 2 hari, bermula esok dengan kehadiran kira-kira 600 peserta melibatkan penceramah tempatan dan luar negara dan akan dirasmikan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Kemuncak sambutan adalah perasmian Hawana 2024 pada Isnin ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan menyampaikan anugerah tokoh Hawana selain 7 pengamal media Bumi Kenyalang bakal diiktiraf sebagai penerima anugerah khas Premier Sarawak pada acara kemuncak perasmian itu. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah 8 juta ringgit untuk pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Engkelili. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata peruntukan tersebut disalurkan menerusi Adun Engkelili Dr. Jonikel Rayong Ngipa.
Justru beliau berterima kasih kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang telah meluluskan dana tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Peragawai Dayak Dun Engkelili di Pais Krang Sri Aman. Pada majlis berkenaan, beliau mengumumkan geran projek kecil luar bandar sebanyak RM50,000 untuk rumah panjang berkenaan. Bangunan baharu unit respiratory di Klinik Kesihatan Jalan Oya Sibu yang menelan belanja RM150,000 kini telah siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek berkata, mereka yang mempunyai gejala demam dan batuk boleh mendapatkan rawatan dengan lebih selesa. I would like to take this opportunity to advise everyone there if they have a persistent cough for more than 2 weeks, they should come to this center to screen for tuberculosis or other respiratory diseases. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian bangunan baharu unit respiratory di Klinik Kesihatan Jalan Oyak di Sibu. Pembinaan unit berkenaan telah bermula pada November tahun lepas dan siap pada bulan April tahun ini. Sebelum ini, kawasan itu merupakan tempat letak kereta yang digunakan sebagai tempat saringan semasa pandemik COVID-19 yang lepas. Justru atas dasar keprihatinan, Joseph Ching telah memperuntukkan geran bagi memberi keselesaan kepada mereka yang mempunyai simptom demam dan batuk datang bagi membuat saringan dan isolasi. Acara berprestij Northern Region Music Festival NRMF edisi keempat membuka tirai semalam dan berlangsung selama 3 hari di Amphitheatre Tebingan Sungai Limbang. Penerbit NRMF Zamri Inaik berkata, acara tersebut sebagai landasan membudayakan masyarakat melalui muzik dan persembahan dalam usaha mewujudkan perpaduan pelbagai kaum di negeri ini. Objektifnya adalah memperkenalkan muzik etnik zon utara Sarawak yang sememangnya unik dan universal. Penyatuan budaya kaum dan kepelbagaian jenis muzik mampu memartabatkan bahagian Limbang ke peringkat yang lebih tinggi, mampu menarik kehadiran pengunjung yang berada di sekitar Lawas, Labuan, negara Brunei Darussalam. NRMF mempersembahkan kebudayaan pelbagai etnik antaranya kaum Melayu, Cina, Bisaya dan Tagal Okolot selain persembahan artis tempatan. Pengisian lain festival termasuklah studio mini Limbang FM selain pocket show yang menampilkan selebriti RTM Limbang. Manakala kemuncak acara konsert NRMF bakal berlangsung malam ini. Tentera Darat Malaysia TDM menerusi unit pelaksana operasi di bawah formasi Division Pertama Infanteri Malaysia berjaya menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin parti di sektor Pos Gapma Biawak Lunduk semalam. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Markas 1 Division, sepasukan anggota TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sedang meronda di kawasan tersebut berdekatan lorong tikus pada pukul 12 tengah hari terserempak dengan 7 parti sedang berjalan dari arah sempadan Indonesia masuk ke Sarawak. Hasil temu siasat mendapati kesemua parti dalam perjalanan untuk bekerja di Malaysia. Tiada barang terlarang dan berbahaya dijumpai. Kesemua parti yang berusia dalam lingkungan 21 hingga 46 tahun dibawa ke sempadan negara untuk pengusiran. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Lundu bagi menentukan tindakan pengusiran dibuat dengan betul mengikut peraturan semasa. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.